sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. Bahagia tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penganjur program pada hari ini, Ustaz dakwah Islam dari Kedah Darul Aman, terusnya semua muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan keizinan yang diberikan pada hari ini, dapat kita mengisi ruang waktu yang ada pada hari ini dalam bulan Ramadan, syahrun azimun mubarak, satu bulan yang besar, bulan yang penuh dengan keberkatan, dengan pengisian majlis ilmu pada hari ini. Muslimin dan muslimat, yang pendengar, yang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang Ramadan, Nabi jelaskan kepada kita, syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, iaitu satu bulan yang besar. Bulan yang besar ini maknanya Ramadan itu adalah penghulu segala bulan, yang disebutkan sebagai Sayyidul Syuhur. Kalau hari Jumaat kita boleh sebut Sayyidul Ayyam. Jumaat adalah penghulu segala hari. Malaikat Jibril AS, Sayyidul Malaikah, penghulu pada malaikat ialah Jibril AS. Penghulu pada Nabi dan Rasul ialah Nabi kita Muhammad SAW. Ana Sayyidun Nas minal awwalin wal akhirin. Aku adalah penghulu segala manusia, yang dulu dan yang terkemudian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut Ramadan, Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan. Syahrun azimun mubarak, satu bulan yang besar, satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang maha berkat. Apa makna berkat? Makna berkat ialah bertambahnya kebaikan. Bila adanya keberkatan, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang berkat, sehingga disebutkan sebaik-baik orang yang panjang umur, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur, panjangnya umur amalnya baik. Lagi panjang umur, lagi banyak kebaikan yang dia lakukan, maknanya umurnya berkat. Kenapa? Ramai juga orang yang umurnya panjang tapi hilang keberkatan, kerana ia berada dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita panjang umur, makin panjang umur, makin banyak kebaikan, makin dekat dengan Allah, maknanya umur kita berkat. Kalau kita harta banyak, lagi banyak harta, dengan harta tadi menyebabkan kita dekat dengan Allah, itu maknanya harta kita berkat. Ramai juga orang yang hartanya banyak, semakin jauh daripada Allah, hilang keberkatan dalam hidup. Ada anak-anak yang mengajak kita, yang anak-anak juga dekat dengan Allah, anak-anak itu berkat. Tapi kalau berlaku sebaliknya, ramainya anak, tapi anak itu menyebabkan kita hilang keberkatan, kerana banyak kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana keberkatan ini suatu yang penting. Kita buka puasa, kita nak makan, kita sebut berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatkan kami ya Allah. Berkatkan apa yang kami makan ni ya Allah, berkatkan. Pasal apa kita minta dengan makan jadi berkat? Karena dengan makan itu kita dekat dengan Allah. Maknanya suatu keberkatan itu bertambahnya kebaikan, lagi berkat hidup kita, lagi dekat kita dengan Allah. Maka Ramadan inilah satu peluang, satu bulan yang namanya bulan yang penuh dengan keberkatan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa tujuan kita melaksanakan ibadah puasa?
maqasid, objektif, tujuan dia. Dalam ayat yang saya sebutkan di awal tadi, Allah Ta'ala sebut di hujungnya, itulah tujuan dia. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni bahasa yang paling senang kita sebut, maknanya ialah kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu maknanya sifat takwa. Dan takwa yang tinggi nilainya ialah takwa dalam keadaan kita berada dalam keadaan bersunyi-sunyian. Yang tuan-tuan rajin baca surah Al-Mulk setiap malam kan, minal Qur'ani salasuna ayat syafa'ah li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita duk baca malam-malam tu surah Al-Mulk yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Quran itu. Minal Qur'ani salasuna ayat, ada 30 ayat yang boleh menjadi syafaat kepada kita hingga kita diampunkan oleh Allah. Dalam ayat tadi surah Al-Mulk, apa Allah Ta'ala sebut? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut pada Allah ni, yang kata ada nilai takwa dalam diri dia, dia takut pada Allah. Waktu mana dia takut? Waktu dia keseorangan. Bukti takutnya kita pada Allah ialah dalam keadaan kita keseorangan. Ramai-ramai mungkin kita boleh tengok dengan zikirnya, dengan Qurannya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, dengan tahlilnya. Macam-macam amalan dia boleh buat. Masa ramai-ramai, semangat dan sebagainya. Tapi masa duduk seorang-seorang, belum tentu lagi. Ada yang duduk relax saja, ada yang duduk lena saja, ada yang macam-macam lah duduk seorang-seorang. Apa nak tahu kan? Kan kalih kiri, kalih kanan, tak menerap, tak terlentang, macam-macam lah seorang-seorang. Bukti kata takwanya kita dengan Allah, kita boleh nilai diri kita. Kita duduk seorang-seorang, kita buat apa? Itu dipanggil Al-Khasyah. Al-Khasyah. Sebab tu nak dapat ciri orang yang khasyah, khasyah itu ada sifat takut, takwa pada Allah, adalah kita menjadi orang yang berilmu. Dengan nilai ilmu lah yang boleh membezakan kita. Ni aku duduk seorang-seorang, tak ada siapa kacau, biar aku berzikir. Duduk ramai-ramai payah nak zikir, ingat tak boleh kita konsentrate dengan zikir kita. Tak boleh menghayati la ilaha illallah. Setiap kali kita subhanallah, dan maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar. Tapi bila duduk seorang-seorang kita boleh. Orang yang berilmu dia tahu nilai. Oh, bila duduk seorang-seorang tak ada siapa kacau, aku boleh berzikir dalam keadaan lebih khusyuk. Tu bagi orang yang berzikir. Kalau hak lena saja pun ramai juga, tak apalah lena lah. Tapi bergantung kepada kita. Bukti kita itu takwa atau tidak, takut atau tidak kepada Allah, bila kita berada dalam hidup kita berkeseorangan, bersendirian. Simin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu bila sebut Ramadan yang kita bincangkan pada hari ini, ada satu hadis Nabi SAW oleh yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin amin amin, qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-mimbar faqulta amin amin amin, faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala ma adraka syahra ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Faqultu amin wa man adraka abawahi aw ahaduhuma falam yabirruhuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Faqultu amin wa man zukirta indahu falam yusalli alayka fa'ab'adahu Allah, qul amin. Faqultu amin. Hadis ni kita dengar banyak kali dan di mana pun kita dengar hadis ni. Mai Ramadan, hadis ni salah satu hadis yang akan disebut, yang akan dibaca. Hadis ni tuan-tuan kita dengar tak rugi. Antara kelebihan kita dengar hadis tuan-tuan, yang Nabi sebut nadharallahu bara'an sami'a lahu haditha. Orang yang rajin dengar hadis di alam akhiratnya mukanya akan ada cahaya. Tuan-tuan hari-hari duduk dengar ni, tahniahlah kepada Ustaz Malik tu, sama kita yang betul susun program ni, sebagai penganjur
Program baguslah, hari-hari kita ada mengaji. Dan majlis ilmu yang macam ni, hari-hari kita dengar hadis. Tuan-tuan yang rajin main sini, yang ada dalam pusat dakwah, yang ada luar pusat dakwah, yang ada boleh dengar siaran ini secara langsung dan sebagainya. Sebenarnya bila kita, sebab di alam akhirat itulah salah satu tanda kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Suatu hari ini bila Nabi naik mimbar, naik mimbar, 3 anak tangga aja. Mimbar Nabi 3 anak tangga. 1, 2, 3. Kan? Yang pertama sahabat dengar Nabi sebut amin. Lepas tu naik lagi sebut amin. Naik lagi sebut amin. Sahabat rasa heran. Sebelum ni Nabi duk naik terus je. Tak sebutlah amin-amin ni. Ni Nabi sebut amin ni. Mesti ada istimewa, mesti ada sebab, mesti ada pasal. Maka turun-turunnya Nabi. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa sebab bila engkau naik mimbar tadi, engkau sebut amin, kami dengar. Kami dengar amin. Maka Nabi pun jawab, sebenarnya sewaktu aku naik tadi, Jibril AS. Atani Jibril. Kan? Inna Jibril AS atani. Jibril, bahasa Jibril, mai kat aku. Maka Jibril habaq beberapa perkara. Yang pertamanya apa Jibril kata? Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Masa Jibril AS mai cerita kat aku, siapa yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah, habis-habis Ramadan dia masih lagi dengan dosa yang banyak dia lakukan, tidak dapat keampunan, qul amin, katakan amin. Qultu amin. Maka Nabi pun kata amin. Maknanya di sini bisikan yang dibisik oleh Jibril AS, wahai Muhammad, yang kena bagi tahu dekat umatmu, kena bagi tahu pada orang yang ada peluang masuk Ramadan. Yang kita tuan-tuan daripada bulan Rajab lagi kita duk minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami Rajab, sampaikan kami Sya'ban, sampaikan kami Ramadan. Kita duk minta supaya kita sampai Ramadan. Bila sampai Ramadan kita duk saja. Dia kata lena tak apa kot Ramadan ni. Memang lena dalam bulan Ramadan tak masalah, bukan ada masalah. Pandai pula naumus shaim ibadah. Orang yang lena pada siang hari Ramadan dapat pahala ibadah. Memang betul. Tapi tengok juga cara lena. Kan, lepas makan sup, kan, lena subuh, lohor, asar, maghrib. Tu dia sama-sama dengan habis naik matahari, tenggelam baru jaga. Oh, dia kata hari ni aku puasa sungguh. Pasal apa? Hari ni aku puasa lena sepanjang hari. Memang pahala banyak. Pahala ke dosa? Dosa lah. Lena pada lepas subuh tu sampai lohor pun tak sembahyang, asar pun tak sembahyang, bertemu dengan maghrib. Kononnya nak beramal dengan hadis, orang yang lena Ramadan dapat pahala ibadat, rupanya dapat dosa. Pasal apa? Tinggal yang wajib. Dia kata lena nak buat ke mana? Rufi al-qalam an salas an naim hatta yastaqam. Bagi orang yang lena sampai dia jaga, pandai. Dari segi cara tu dia pandai kata. Tapi dia lena tu mensengajakan untuk lena tak jadi ibadat. Orang yang lena jadi ibadat siang hari ni, dia tak tinggal yang wajib. Itu pertama. Yang keduanya, kalau waktu malam tu memang dia qiyam. Waktu malamnya dengan tahajudnya, dengan Qurannya, dengan zikirnya. Jadi sepanjang malam tu dia qiyamul lail. Jadi mai siang ni dia mengantuk lah. Bila mengantuk tu dia tidur ikut time. Lepas subuh lena saat, lepas tu jaga balik, lepas tu lohok mangkit tu tidur. Itu jadi ibadat. Pasal dia dah letih pada malam hari, sebab tu dia lena. Kita malam ibadat, budak siang lena. Boleh apa? Boleh lena lah. Boleh lena lah. Tambah-tambah pula lohok tak semayang sak bunda. Jadi dosa. Lena tu bagus kalau sekiranya yang kedua.
kalau kita jaga ni, kita suka cakap benda yang tak elok. Mengata orang ni, mengata orang ni, sembang sana, sembang sini, sebut orang ni salah sebar, sebut orang ni tak betul, kita je betul. Mana ada orang tak betul, semua tak betul belakang, aku yang betul-betul semua. Jadi bila kita jaga tu, kira mulut nak cakap benda yang tak elok, benda yang tak baik, lebih baik yang lena. Yang tu baru jadi ibadat. Tapi ibadat takat lena tu sajalah, tak dapat pahala apa, zikir apa semua tak dapat. Maka Nabi sebut orang yang macam tu, kata Nabi Jibril, kata apa, rugi dia. Sebab banyak hadis Nabi SAW sebut tentang kelebihan orang yang berpuasa mendapat keampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebab tu Ramadan ni bulan keampunan, bulan yang mudah untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang qama ramadhana, man shoma ramadhana, siapa yang menghidupkan malam, siapa yang menghidupkan Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan cara bersungguh-sungguh, penuh dengan keimanan. Keimanan ni penting. Buat apa pun perlu keimanan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nak jadi apa? Keberkatan hidup bermula dengan keimanan. Puasa nak dapat keampunan bermula dengan keimanan. Mula dengan keimanan. Kan? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, apa jua yang kita minta, falyu'minu bi. Kita minta pada Allah apa saja yang kita minta, kita juga perlu letakkan keimanan itu di depan. Maknanya dalam puasa pun begitu. Dalam puasa pun untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat keampunan, kita kena bermula dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, baru dapat pintu keberkatan. Baru dapat pintu keberkatan. Maknanya keampunan ni ialah suatu istilah yang mudah kita sebut, tapi nak dapat dia bukan senang. Tapi Ramadan mai kat kita, puasa betul-betul penuh dengan keimanan, rasa puasa ni masuk dalam diri kita, rasa puasa ini dapat menenangkan hati kita, dapat menyelesaikan banyak masalah hidup kita dengan cara kita berpuasa, dengan cara keikhlasan kita berpuasa, maka sudah pasti mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuk keampunan yang kita perlukan. Banyak bentuk keampunan. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Keampunan penting dalam diri hidup kita. Memang kita perlukan keampunan. Kita perlu ampun. Keampunan ni apa? Kita beristighfar tu minta ampun lah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kamu nak minta ampun pada Allah, nak bertaubat dengan taubat nasuha. Semayang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, semuanya itu adalah bentuk keampunan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Termasuk majlis ilmu ni. Sama ada tuan-tuan hadir di sini dalam majlis yang betul-betul majlis, ataupun tuan-tuan hadir dalam majlis secara siaran langsung dan sebagainya, berada dalam majlis ilmu itu sendiri, itulah bentuk keampunan. Kita dituntut dalam bulan Ramadan banyakkan beberapa perkara. Tuksiru fihi min arba'i khisalin wa syahadata an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Banyak cerita ayat Quran, banyak cerita hadis tentang perlunya kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita manusia ni tuan-tuan, jenis memang Allah Ta'ala jadikan kita pun la yakhlu anil khata' wal nisyan. Jenis kita ni memang tak dapat lari. Yang pertama buat salah dan silap. Yang kedua jenis lupa. Memang tak dapat lari tuan-tuan. Siapa yang tak ada salah? Termasuk saya lah. Kita ada kekurangan. Kita ada kesalahan yang kita buat. Memang dalam diri manusia akan ada sifat yang macam tu. Sebab tu kita perlu untuk minta maaf, ampun dengan Allah. Wasari'u ila maghfiratih. Minta maaf ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh segera. Dia banyak benda ni, kalau buat kalut-kalut ni dipanggil al-ajalah. Al-ajalah minasyayatin.
Tak sih no? Mengaji mesek lu. Tahu no? Al-agalah. 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 Kita punya syarah kita. Al-agalah minasyayatin. Wa ta'anni min Allah. Orang jenis kerja kalut ni, dia ialah panggil syaitan. Kalut. Makan nasi kalut, minum kalut, jalan kalut, semua kalut. Buat kerja kalut. Kan, turun tangga tak satu-satu, terjun terus kalut. Naik tangga lompat kalut. Oi, jenis kalut. Makan nasi dengan telur bos sekali dengan dia penuh mulut ni, kalut awak makan tu kalut. Memang tak boleh orang kalut. Kalut ni minasyaitan. Wa ta'ani min Allah. Kena relax, kena slow and steady. Kena relax itu daripada Allah. Tapi dalam bab taubat, Allah Ta'ala kata apa? Wasari'u. Yang ni kena kalut. Yang ni kena kalut. Dalam beristighfar, dalam bab taubat pada Allah, kena kalut. Pada apa? Umur yang ada kat kita ni, kita buat tahu bila Allah Ta'ala nak ambil. Kan? Kita kata tak apalah, aku pagi-pagi buat bila apa yang patut, maksiat tak apa, aku sikit, petang kita taubat lah. Jangan buat petang, malam pula kita taubat. Jangan. Kalau kita buat ada kesalahan pada orang yang sesama manusia ni lagi, tuan-tuan kena jaga kita, termasuk kita. Dipanggil al-qisas, yaqtas. Kesalahan ni, kita taubat ni kalau dengan Allah mudah. Ya Allah, aku, ya Allah, tersilap, ya Allah, tertinggal sembahyang, ya Allah. Ya Allah, aku silap, ya Allah, aku tertinggal puasa, ya Allah. Ya Allah, aku tak keluar zakat, terlupa, ya Allah. Ya Allah, dengan Allah minta ampun, tak ulang dah benda tu, selesai. Tapi dengan manusia, ini kena ingat. Taubat kalau ada kaitan dengan manusia, takkan terlepas. Takkan terlepas. Sehingga kita jumpa manusia yang telah kita buat salah dan silap dengan dia, minta ampun dengan dia. Kalau tidak, di alam akhirat tempat dia dipanggil yahtassu, akan diqisas. Tapi setengah manusia yang kata, aku tak apa alam akhirat, kita jawab depan Allah Ta'ala. Jangan kata macam tu. Siapakah kita di depan Allah? Siapakah kita di depan Allah? Kalau atas dunia pun kita tak mampu, kan? Ini kan pula di alam akhirat. Yajma'un nas minal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Yujma' akan dihimpunkan manusia di alam akhirat pada satu kawasan yang sa'idin wahidin, satu tempat. Minal awwalina wal akhirin, yang dulu dan yang kemudian. Kita kerdil, tuan-tuan, di depan Allah. Bayangkan kita duduk atas muka bumi ni pun, tuan-tuan, kita kerdil. Bukan besar mana kita ni, nak banding dengan bumi yang ada. Kita dengan pokok lebih besar. Pokok dengan bukit lebih besar. Bukit dengan gunung lebih besar. Kan? Gunung dengan bulan lebih besar. Bulan dengan matahari lebih besar. Maknanya kita ni manusia yang cukup kerdil. Ini kan pula di alam akhirat dihimpun semua manusia. Berbilion, trilion manusia. Kita di depan Allah. Yang Allah Ta'ala tahu apa kita lakukan. Walaupun sekecil benda. Satu helai daun yang jatuh atas muka bumi, Allah Ta'ala tahu daun itu pergi ke mana. Dan sampai ke mana daun itu pergi. Dan apa jadi pada daun tersebut. Seekor semut yang paling hitam dalam malam yang paling gelap, Allah Ta'ala tahu pergerakan semut tadi. Ini kan pula manusia. Kalau dengan manusia, perlu diselesaikan sebelum kita mati. Bukan dia mati, sebelum kita mati. Kalau dia mati, tak apa, waris dia ada lagi. Tak apalah, bolehlah gagah. Aku bila nampak hang dulu, aku minta maaf, aku terambil hak dia dulu, apa semua aku buat naya kat dia, kena dia, bagi balik kat apa. Boleh dah. Kalau kita pun mati, habis. Yaqtas di alam akhirat. Bukan takat di alam akhirat, manusia dengan manusia akan diqisas. Qisas ni kita faham bahasa kita, ialah diberi pembalasan, balas dengan apa yang dibuat. Kalau ada orang tumbuk kita, patah gigi sebatang, kita tumbuk dia, patah gigi sebatang, itu nama dia qisas. Orang kerati tangan kita, patah, kita kerati tangan dia, patah, itu nama dia qisas. Qisas ni diberi balasan yang seumpama yang dilakukan pada dia.
Bukan manusia dengan manusia. Manusia dengan binatang pun sama, dia qisas. Tangkap tikus sekok, geram, habis dia terik wayar. Oi, boleh sekok pergi jemuk tengok panas 2 minggu. Makan tak, minum tak, panas hujan, mati. Alam akhirat tikus tu akan mai ke Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, aku nakkan keadilan balik. Dulu atas dunia dia buat kat aku macam ni. Kita tengok-tengok, tikus ni takkan dia nak minta balik balasan. Allah Ta'ala kata, buat balik macam mana buat dulu. Kita dengan binatang, kucing curi sekok dia ikan temenung kita. Kita beli 2 kilo ada 15 ekor. Sekoknya dia curi. Kita ligan dia tengalung patah kaki. Kena ingat. Orang tua kata kucing dengan ikan ni kalau tak makan pun dia cium juga. Jenis kucing. Kita duk silap kita lah buka. Kalau buah-buah tudung itu dia tak kacau. Ni buah tangsing biar lagu tu. Dia bau ikan tu dia main lari sekok, kita tengalung patah kaki. Kena ingat. Di alam akhirat nanti dia jumpa Allah, ya Allah, aku nak kena tengalung dia balik. Baiklah, dia paling qisas. Bukan takat kita dengan binatang, binatang dengan binatang pun dia qisas. Tu maha adilnya Allah. Maha adil Allah, binatang dengan binatang. Seekor kambing yang ada tanduk, kambing-kambing yang bertanduk, kambing yang bertanduk tadi tanduk, kambing yang tak bertanduk, dia tanduk. Bila kena tanduk, jadi kambing yang bertanduk tak boleh lawan atas dunia. Yang kita lah, orang yang besar, ada pangkat dan sebagainya, kita tak ada apa. Duk kena selalu, tak boleh buat apa. Pun kena, pun kena. Orang Melayu kata apa? Timun dengan derian. Sebelum derian tu jadi itulah apa? Orang duk cicah tu. Tempoyak. Masa dia derian tu, kan? Kita tak boleh buat apa. Kita kok kiri kita kena, kok kanan kita kena. Tak apalah. Alam dunia. Tapi alam akhirat tak. Dia tak kira timun, dia tak kira derian. Allah itu maha adil. Dengan manusia tetap tuan-tuan. Kalau ada penginayaan dan sebagainya, tetap di depan Allah dipanggil yakhtas. Mereka itu akan diqisas. Maka sebab itu bila mai Ramadan kita fikir balik. Kita dengan Allah kita perlukan keampunan. Kita dengan manusia perlu kita minta ampun. Sebab Ramadan bulan keampunan. Tak boleh lah kalau aku minta ampun kat dia aku nampak lekeh. Tak apa, lekeh atas dunia tak apa, alam akhirat yang penting. Kita atas dunia tuan-tuan lama mana nak hidup? 60 70 tahun tu pun kira lama. Kan? 60 70 tahun. 50 pun tak apa larat dah. Lutut pun duk lari tengelon. Main 60 skru sana longgar, skru sini longgar, tak boleh buat apa-apa kalau tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Main 70 lagi teruk, mata kuih kelabu, kulit kuih kedung. Kan? Mata kuih kabung, gigi gugup, rambut, uban berterabuk, semua dah jadi. Kan? Kenuk habis dah. 70 tahun ya. Tapi alam akhirat hidupnya selama-lamanya. Itu yang kita sebagai orang Islam. Yang kita sebut fal yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Kan? Amanu wattaqau. Semua ayat cerita tentang dengan Allah Subhanahu wa taala kita perlukan keampunan. Dan sebelum kita diampun, kita kena jadi orang yang beriman. Kena jadi orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi maknanya di sini mainnya Ramadan perlunya kita banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semayang 5 waktu dengan semayang 5 waktu pun dijelaskan situ ada pintu keampunan. Antara Jumaat dengan Jumaat juga ada pintu keampunan. Antara Ramadan dengan Ramadan juga ada pintu keampunan. Tapi yang spesialnya ampunnya apa dah? Wasari'u. Wasari'u. Apa makna wasari'u? Kena buat lagi kalut. Jangan tunggu maksiat kita buat pagi, petang baru nak taubat. Jangan buat petang, malam baru nak taubat. Jangan buat malam, pagi baru nak taubat. Terus bila kita buat maksiat, sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau dengan Allah Ta'ala, beristighfarlah 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bila kita melakukan maksiat tuan-tuan, beristighfar terus, jangan tangguh. Yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, terus kita beristighfar. Itulah kita mohon ampun dengan Allah.
Tambah-tambahlah kalau kita buat dosa yang besar, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita kena bertaubat dengan Allah dengan taubat nasuha. Maka sebab itulah Nabi SAW bila dipesan oleh Jibril, orang yang masuk Ramadan tapi tidak dapat keampunan, orang ni orang yang celaka. Dan orang yang celaka tempat dia api neraka. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Itu antara doa yang Nabi sebut yang kita perlu buat seboleh mungkin setiap hari. Minta ampun. Hidup ni dengan Allah Ta'ala, keampunan tu penting. Ampun. Berada dalam majlis ilmu macam ni saya sebutkan tadi, sama ada cara live ke secara kita berada di sini. Tujuan dia apa satu di sini? Tujuan dia ialah keampunan. Malaikatus sayyaratun fudla. Malaikat yang mai kepada kita ni dipanggil malaikat yang bergerak, dia mai kat kita. Dia jumpa Allah Ta'ala. Naik. Allah Ta'ala tanya malaikat semua ni yang ramai-ramai mai mana? Aina jitum? Wa a'lamu bihim. Hampa ni mai mana ni semua ni? Sedangkan Allah Ta'ala tahu. Malaikat tu mai mana? Malaikat kata kami sedang mencari majlis ilmu. Depa nak buat apa dengan majlis ilmu tu? Depa nak minta keampunanmu ya Allah. Maknanya sifat keampunan, minta ampun ni satu suruhan, satu seruan yang dalam diri kita habis tak ada pun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang duk ganggu kita ni tuan-tuan, yang menyebabkan kita kurang beringat tentang keampunan Allah ni, sebab apa? Sebab ada lagi syaitan. Walaupun Nabi sebut dalam hadis, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nabi sebut, naknya bila mai Ramadan ni, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikat segala bentuk syaitan-syaitan. Kita ni bila mai Ramadan kita rasa sebenarnya aku ni rasa lega jugalah. Pasal apa? Nabi sebut syaitan itu diikat. Nabi sebut syaitan itu diikat. Aku rasa lega lah juga. Tapi betulkah syaitan itu diikat? Perbahasan berkaitan dengan syaitan itu diikat. Pasal apa syaitan itu diikat? Betulkah syaitan itu diikat? Suffidatis syayatin. Betulkah syaitan itu diikat? Kita tengok hadis Nabi SAW bercerita tentang syaitan yang diikat itu. Maksudnya syaitan itu diikat, ada perbahasannya. Ada sikit perbahasannya. Idza dakhala syahru Ramadan futishat abwabus sama' wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin, ataupun sifatatis syayatin. Kita rasa lega lah aku ni dalam bulan Ramadan, mungkin aku tak buat banyak dosa aku sebab syaitan diikat. Apa maksud syaitan diikat? Maka di sini dihuraikan oleh ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Sebahagian pandangan maksudkan syaitan itu diikat merujukkan kepada sebahagian syaitan saja. Oh, maknanya syaitan yang kena ikat ni bukan semua. Separuh ya. Oh, patutlah rumah saya malam-malam duduk dengar bunyi goli, bunyi atas kongkang. Yang rumah 2 tingkat lah. Kan? Kita pergi tidur di hotel. Tingkat 3, hotel ada 5 tingkat. Atas kita tu dia duduk surung kursi rang. Bulan Ramadan ni pukul 3 pagi budak-budak duk main apa? Kita pun heran. Tidur. Esok kita keluar, kita tanya depan tu. Front desk tu tanya mereka lah. Oh ni kau ingat budak-budak ramai di atas tu. Duk tolak kursi. Ramadan ni orang lena. Dia kata tak ada siapa lah di atas tu. Hotel ni tak ada siapa duk. Cik main seorang. Tu yang bunyi macam-macam. Rupanya syaitan. Oh ada orang ketuk pintu rumah kita. Tak. Kita heran. Rupanya syaitan. Rupanya Ramadan ni syaitan ada lagi. Lepas tu kata ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana syaitan itu diikat maksudnya bukan semua syaitan. Yang diikat itu hanya sebahagian saja. Oh, patutlah kita duk tengok. Ada restoran buka pukul 10 pagi. Dalam hutan getah, dalam kelapa sawit, dalam kebun durian. Kita tengok ke bawah, ke atas tak nampak. Jenis restoran bulan puasa, tengok ke bawah nampak, atas tak nampak. Nampak tu dia kaki penuh, kepala tak ada. Ni betul-betul syaitan ke? Mereka ni macam syaitan.
Kita kalau orang Melayu, kaki tak ada, kepala ada, tu syaitan. Orang Melayu lah, kan? Tapi bulan Ramadan, kaki ada, kepala tak ada. Tukar ni. Syaitan apa ni? Pasal apa ada lagi? Sebab masih ada lagi syaitan. Cuma yang disebutkan sebahagian syaitan yang diikat, iaitu maradatul jin minhum la jami'al syayatin. Yang diikat pula syaitan ialah yang ganas-ganas, yang level tinggi lah. Kalau pangkat ni, kira pangkat yang tinggi-tinggi lah, general, major, general, apalagi pangkat yang besar-besar lah, pangkat besar-besar lah. Hak perebek-perebek ni dia lepas. Lepas hak perebek ni ada lagi, syaitan-syaitan hak bawah punya grade bawah ni ada lagi. Oi, patut pun aku semayang. Tadi aku niat ke tak niat, tak tahu. Was-was, syaitan tu ada lagi. Allahu Akbar. Tengok duk semayang ni, aku niat kata. Bukan dekat semayang, puasa ni tuan-tuan. Ada orang tanya, ustaz, macam mana hukum? Laki saya buka puasa, buka puasa, lepas makan 3 pinggan, dia abang kat bini, abang semalam niat puasa, tak tahu. Niat puasa tak tahu, makan 3 pinggan dah buka puasa. Tu yang kata syaitan tu. Lepas puasa pun dia kacau lagi. Nak semayang, ada ayat semayang ke tak ada? Kata aku ambil atau tadi, kan? Aku ambil ke tak ambil atau? Cuma Nabi abang kalau wasbah ayat semayang ni, kan? Kita tengok yakin, kita ambil tak sebelum tu, dan ada tak yang pertama ada bunyi, yang kedua ada bau. Itu tanda dia. Ada jenis tak bunyi tapi bau, ada bunyi tapi tak bau. Itu berbahaya ke tu. Tu 2 tanda tu. Batal tak batal ayat semayang kita? Tak ada lagi bunyi, tak ada bau, tak ada. Kira ayat semayang ada. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita yakin tak boleh dihilangkan dengan syak wasangka. Kalau dia dah buka puasa sampai 3 pinggan punya makan, dia kira niat, dia kira puasa. Rupanya syaitan tu ada lagi, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ramadan ni syaitan ada lagi, patut pun. Cuma maksiat dalam bulan Ramadan ni dia tak berkembang biak banyak. Sebab bila kita puasa ni tuan-tuan, dia umpama kayu yang bakar, kayu yang dibakar, yang nak membakarnya itu ialah nafsu dan syaitan. Bila kita puasa tak ada kayu bakar tadi, maka puasa kita elok. Tapi bila campur aduk tadi tu dengan syaitan, tak masuk nafsu lagi. Yang memang pangai dia lagu tu, syaitan jolok sikit jalan. Macam kita lah no, nak jolok kawan kita, jolok sikit dia cerita habis. Hang tak tahu dia. Oh, aku tahu dah. Jolok hak tu ya, wow cerita habis. Nafsu dia macam tu. Syaitan jentik sikit kan, aku biar kat dia. Nafsu bawa balik. Nafsu manusia. Nafsu boleh dikurangkan dengan cara tak makan. Nafsu kena rejam dalam neraka 100 tahun. Tak mau ingat perintah Allah, tak mau. 100 tahun kena. 300 tahun. 300 tahun nafsu tak diberi makan, barulah mengaku Allahu Rabbi. Rupanya nafsu ni boleh disekat dengan kurang makan. Jadi dengan cara puasa nafsu kita terkongkong. Terkongkong, sebab tu maksiat tak banyak berlaku. Tapi syaitan masih ada. Maka syaitan yang diikat itu hanya sebahagian saja, dan syaitan yang ganas-ganas iaitu maradatul jin minhum la jami'asy syayatin. Itu dalam bab Sahih Ibnu Khuzaimah yang disebutkan di situ, iaitu syaitan-syaitan yang dirantai itu bukanlah keseluruhannya, tetapi syaitan yang sebahagiannya daripada mereka, dan syaitan-syaitan yang mana ganas-ganas, yang label dia tinggi, label tinggi. Kalau kita kata kereta tu macam 5,000 cc lah, tekan 2 jam sampai KL. Kita naik kereta 600 cc 3 jam tak sampai-sampai, lenguh pinggang-pinggang. Tu pun tekan sambil berdiri, bukan tekan biasa, 6 jam tak sampai lagi. Jadi maknanya kalau hak syaitan, hak jenis jendera-jendera tu, sebab tu orang yang ilmu yang banyak pun kadang-kadang juga boleh dipengaruhi oleh syaitan, sebab yang main tu lebih pada dia. Kan? Kita kena ingat syaitan ni bukan barang makhluk biasa, cerdik. Cerdik syaitan, jin syaitan ni. Syaitan ni dia main pada jin. 2 makhluk Allah Ta'ala yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Jin dan manusia. Jin itulah yang ada syaitan. Jin tu yang ada iblis. Jin tu yang ada ifrit. Jadi pecahan-pecahan tu.
masih lagi ada dalam bulan Ramadan yang mengganggu kita. Nak buka baca Quran ni, tengok handphone kita masuk WhatsApp. Allah, siapa pula tak WhatsApp ni? Tengok WhatsApp. Ingat nak tengok satu ya. Tengok satu dia kuih 2 jam. Dah kali Quran tak tepi ke tu? Rupanya syaitan tu ada lagi. Bukanlah salah handphone kita ni, handphone tak salah. Guna untuk kebaikan tak ada masalah. Kan? Tapi melalaikan kita sampai 2 jam. Ada berita baru pula, ada cerita baru pula. Dah kali tak tepi Quran. Tu yang kata syaitan dia main, dia pandai. Syaitan dia akan cari tempat pintu kelemahan yang ada pada kita. Nak semayang pun dia kacau, nak puasa pun dia kacau, nak buat ibadat pun dia kacau. Sebab rupanya syaitan walaupun Ramadan masih lagi dibiarkan berkeliaran. Syaitan-syaitan yang disebutkan sebagai bukan syaitan yang ganas, bukan yang maradatul jin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan apa yang kita sebutkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Ramadan, bulan keampunan, maka sepatutnya kita yang disebutkan oleh Nabi tadi, keluarnya Ramadan nanti tuan-tuan, ibadat kita kain yang putih. Segala bentuk dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan Allah, minta ampunlah dengan Allah. Dosa kita dengan manusia, selesaikanlah dengan manusia secepat yang mungkin. Wasari'u, kamu hendaklah segerakan, jangan kamu perlambatkan. Walaupun dalam bab yang lain banyak benda yang kita boleh lewatkan, tapi dalam bab bertaubat perlu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gunakan kesempatan Ramadan untuk banyakkan kita beristighfar, untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi saya ingat takat ni dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya perjumpaan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa dan ketika. Baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang baik terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.